Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih pada sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Dan waktu ini kita bakal bersama menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar menerusi sesi soal jawab, insya-Allah, untuk anda ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112904004. Bersama dengan kita untuk sesi soal jawab pada hari ini tak lain tak bukan, saya alu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar hari ini untuk sesi soal jawab kita. Tapi sebelum kita nak bersama dengan rakan-rakan dengan soalan-soalan mereka, kita mulakan pagi kita awal pagi ini dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paladi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari ilmu adalah salah satu daripada perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada seseorang di dunia yang sementara ini dan seterusnya. Kalau itu ilmu agama, memberi manfaat di kehidupan akhirat. Para penuntut ilmu agama perlu melihat bahawasanya ilmu agama adalah ilmu yang pertama dan utama. Bahkan anggapan itu, i'tiqad tersebut, kepercayaan ini bukan hanya terbatas kepada mereka yang meminati ilmu agama sahaja. Kerana ilmu agama ini mempelajarinya bukanlah sesuatu pilihan. Saya memilih untuk suka belajar ilmu agama, maka saya belajar. Si fulan pula tidak meminati ilmu agama, lebih meminati ilmu ataupun kemahiran yang tertentu, lalu dia tidak mempelajarinya. Tidak. Mempelajari ilmu agama dengan kadar yang tertentu adalah kefarduan, mandatori, tiada pilihan, iaitu sekadar fardu ain. Mempelajarinya adalah kefarduan mandatori, tiada pilihan. Sama ada kamu berminat ataupun tidak berminat, perlu berminat. Kerana tanpanya tidaklah lengkap kehidupan seseorang itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu adalah merupakan satu kefarduan di atas setiap orang Islam. Ilmu yang bagaimana yang dinyatakan sebagai fardu oleh Rasulullah, ilmu agama sekadar fardu ain. Kita perlu mempelajari ilmu sekadar membetulkan solat fardu kita. Mempelajari ilmu agama sekadar memastikan puasa fardu kita sah.
hubungan kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang dituntut oleh agama perlu ada bekal ilmu tersebut, maka mempelajarinya adalah fardu ain. Justru rancangan ataupun program tahsinul ibadah ini adalah suatu majlis ilmu yang insya-Allah membekalkan secara umumnya ilmu fardu ain yang merupakan suatu kewajipan di atas setiap orang Islam. Yang kedua, ilmu agama yang mempelajarinya hukumnya fardu kifayah, yang lebih daripada itu. Lebih daripada fardu ain, maka hukumnya fardu kifayah. Di sana ada golongan yang tertentu yang telah mewakafkan masanya, mengabdikan masanya untuk mendalami ilmu agama, lalu mereka itu muncul sebagai asatizah, sebagai ulama, sebagai masyayikh, sebahagiannya menjadi mufti. Mereka sebenarnya sedang berkhidmat untuk agama dan memikul beban tanggungjawab mempelajari ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah. Tanpa mereka, beban itu akan meratai setiap orang. Meratai setiap orang. Maka kita menyeru kepada setiap yang mendengar, setiap lapisan umat Islam, kita mulakan. Kalau belum bermula, kita mulakan mempelajari ilmu fardu ain lebih daripada ilmu-ilmu yang bukan bersifat fardu ain. Ada sebagai manusia menyibukkan diri dia, membelanjakan harta dan masanya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang terkadang hanya bersifat keduniaan, lalu mengabaikan kewajipannya sebagai seorang Muslim mempelajari ilmu fardu ain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana mengingatkan kami tentang kewajipan untuk menuntut ilmu, kefarduan untuk menuntut ilmu itu sendiri. Terima kasih banyak Ustaz, dan kita akan mulakan sesi soal jawab bersama dengan sahabat-sahabat pendengar yang mana yang telah pun ajukan soalan-soalan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalan pertama datang daripada YouTube Ibnu Yusuf. Ustaz kata, Assalamualaikum Ustaz, adakah jatuh nazar jika seseorang itu tidak pasti adakah nazar itu secara lisan atau hanya dalam hati? Ada syarat-syarat ke Ustaz kalau nak bernazar tu Ustaz? Ada dua soalan di sini. Yang pertama, apabila seseorang itu ragu-ragu adakah dia telah bernazar secara lisan ataupun nazarnya itu adalah suara hatinya, maka adakah dia wajib menunaikan nazar tersebut? Berdasarkan kaedah al-aslu bara'atul zimmah, asalnya seseorang itu bebas daripada tanggungjawab. Ataupun dengan bahasa yang lebih mudah, asalnya seseorang itu tidak bernazar. Lalu, apabila timbul keraguan adakah saya bernazar dengan nazar yang sah ataupun tidak, hukumnya al-aslu bara'atu zimmah, iaitu asalnya tidak ada apa-apa tanggungjawab. Maka tidaklah perlu dia menunaikan isi nazar tersebut. Yang kedua, adakah nazar itu mempunyai syarat-syaratnya? Sudah tentu mempunyai syarat-syaratnya. Soalan yang lebih wajar, apakah syarat-syaratnya? Adakah mempunyai syarat? Sudah tentu. Apakah syarat-syaratnya? Sebahagian daripada syarat-syarat nazar adalah, yang pertama, nazar hendaklah
dilaksanakan secara lisan. Nazar adalah merupakan suatu amalan. Sebahagiannya bersifat qurbah. Dan amalan nazar ini adalah amalan lidah. Dia adalah ibadat lidah, bukan anggota badan dan juga bukan hati. Maksudnya apa? Maksudnya anggota tunggal untuk menunaikan nazar itu adalah lidah. Menunai maksudnya menjadikan nazar. Adalah lidah. Sekiranya seseorang itu bernazar dalam hati, maka ia tidak dikira nazar yang sah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nazar tidak sah pertama pada perkara yang haram. Nazar tidak sah pada perkara yang wajib. Nazar tidak sah pada perkara yang makruh. Tidak sah. Perkara yang wajib, perkara yang makruh, perkara yang mubah, tidak sah nazar. Satu orang tu dia bernazar, saya nazar Zuhur nanti saya akan semayang Zuhur. Tidak sah nazar. Kerana tanpa nazar pun semayang Zuhur itu wajib. Kalau dia bernazar, saya bernazar semayang Zuhur ini saya solat secara berjemaah. Maka nazar itu sah. Kerana solat secara berjemaah itu bukanlah wajib. Apabila dia bernazar melakukannya secara berjemaah untuk dia, si penazar tadi, hukumnya adalah wajib. Nazar tidak sah pada perkara yang haram. Sudah tentu dia bernazar akan memukul si bulan. Apatah lagi bernazar membunuhnya. Maka nazar itu sia-sia, bahkan berdosa. Dia bernazar untuk perkara yang makruh, juga tidak sah. Misalnya makruh untuk seseorang itu bersugi selepas zuhur. Ini dalam mazhab Syafi'i. Selepas zuhur ketika dia sedang berpuasa, dia bernazar untuk berbuat demikian. Maka nazar pada perkara yang makruh hukumnya tidak sah. Juga nazar pada perkara yang mubah. Dia bernazar nak makan durian. Makan durian ni dia tak adalah wajib, tidak juga sunat, mubah, harus. Nak makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Dia bernazar makan durian, maka nazar itu tidak sah dan dia tak wajib makan durian. Ada orang bernazar nak cukur kepala dia. Jadi cukur kepala ni hanya sunat pertama kalau cukur kepala baby. Yang kedua, cukur menjadi sunat apabila seseorang itu umrah ataupun haji. Selain daripada itu, hukum bercukur itu adalah mubah. Apabila seseorang itu bernazar untuk bercukur, maka nazar itu tidak sah dan dia tidak wajib melaksanakannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana memberikan pendetailan tersebut dan kita akan berhenti rehat seketika untuk anda pendengar. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Kita teruskan persoalan-persoalan untuk dijawab oleh Ustaz di perkongsian kita di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita ada soalan daripada sahabat kita Zam daripada Temerloh. Ustaz nak tanya, katanya, apakah urutan ataupun susunan yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga dalam agama bila berlaku kematian ahli keluarga? Kadang-kadang semua ahli keluarga dah kalang kabut, Ustaz, tak tahu nak buat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila berlaku kematian, ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perkara yang berkaitan dengan prosedur. Maksudnya undang-undang dalam menguruskan kematian. Yang kedua, berkaitan dengan hukum syarak. Kalau kita ingin jalan pintas, maka kita daftar dengan khairat kematian, maka dia akan uruskannya mengikut urutan. Dan yang kita bicarakan ini adalah menguruskan kematian itu dari segi menguruskan mayat itu sendiri. Iaitu daripada segi prosedurnya, membuat laporan polis, membuat pengesahan daripada ahli perubatan dan memberi laporan kepada pihak yang menguruskan khairat kematian supaya dapat diuruskan liang lahannya, uruskan pengkebumiannya, mandi jenazahnya. Ini daripada segi teknikal pengurusan yang melibatkan prosedur yang perlu diikuti di negara kita. Ini saya fikir semua orang maklum tentangnya. Dan yang kedua adalah yang melibatkan pengurusan jenazahnya. Sebab itu, kita ini perlu hidup bermasyarakat. Perlu libatkan diri kita dengan sosial, dengan orang masjid, dengan jiran tetangga. Sekiranya kita terlibat, maka proses itu sebenarnya mudah. Perkara sebesar ini memang kita memerlukan tenaga luar, iaitu kita perlukan kejiranan, kita perlukan orang masjid. Kalau memang kita terlibat dengan hubungan sosial bersama mereka, maka pekerja itu sangat pantas untuk diuruskan, kerana di sana ada badan khairat kematian yang menguruskan daripada A sampai Z. A sampai Z. Okey. Apa yang kita boleh buat secara keluarga? Jadi yang pertama, bila berlakunya kematian dan sah bahawasanya disahkan oleh ahli perubatan kematian telah berlaku, maka kalau mata jenazah itu terbuka, maka kita tutup. Dalam hadis menyebut, jenazah itu bila saudara kamu itu dia meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, dia mengekori rohnya, lalu dilihat matanya itu seperti terbuntam, maka tutuplah mata saudara kamu. Maka kita tutup mata dia. Dan yang kedua, kita meletakkan jenazahnya itu menghadap ke arah kiblat sebelum orang masjid datang. Kita letakkan jenazahnya menghadap ke arah kiblat. Kalau kita letak secara mengiring, iaitu kita iringkan dia di atas lambung kanannya dan dihalakan ke arah kiblat, ataupun kita letak dalam kedudukan kakinya melunjuk ke arah kiblat dan ditinggikan sedikit bahagian atas badannya. Itu dua keadaan untuk meletakkan jenazah.
Yang ketiga, hendaklah kita mengikat rahangnya. Kita biasa tengok bagaimana diambil kain kemudian diikat di kawasan atas supaya rahangnya itu tidak terbuka. Bila rahang itu terbuka, menampakkan suatu keadaan yang tidak baik. Yang seterusnya, dilembut-lembutkan sendinya. Maknanya kalau tangan dia itu tergenggam, kita tarik, kita bagi buka, dan kita luruskan kakinya, luruskan tangannya, bolak-balik, pergi balik tangannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan urusan memandikannya. Kerana kalau dibiarkan dalam keadaan tergenggam tangan, maka dia akan, dan kita lambat untuk melembutkannya, akan sukar untuk membukanya nanti. Kerana apabila seseorang meninggal dunia, masih ada kepanasan roh dalam tubuhnya, maka mudahlah untuk kita melembutkan sendi-sendi tulangnya. Kemudian yang seterusnya, diletakkan di atas perutnya sesuatu benda yang berat supaya perutnya tidak kembung dan supaya memudahkan menghilangkan najis daripada perutnya. Dan jenazah itu kalau dia berada di atas tanah, di atas lantai, ditinggikan. Letaklah di atas katil atau letaklah di atas tilam. Tinggikan daripada bumi dan kita tutup jenazah itu daripada kaki sehingga kepalanya menutupi wajahnya, sementara menunggu proses yang seterusnya. Dan di samping itu kita boleh memaklumkan kematian itu adalah perkara yang disunatkan dengan syarat atas niat untuk kita meramaikan orang yang akan menghadiri solat jenazahnya. Kerana makin ramai yang menghadiri solat jenazah seseorang itu, maka potensi dia mendapat syafaat, mendapat keampunan itu semakin besar. Itu sebahagian daripada apa yang boleh dilakukan oleh ahli keluarga. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM daripada Kepung. Makcik kata makcik penghidap resdung selepas solat subuh, makcik akan sedut wap air panas dicampur kristal mentol untuk melegakan hidung yang tersumbat. Semasa berpuasa, bolehkah makcik buat begitu juga Ustaz? Apabila seseorang itu berpuasa, adakah dengan dia menghirup asap akan membatalkan puasanya? Dibahaskan oleh fuqaha kita. Maka fuqaha kita mengatakan menghirup asap, saya sebut asap dulu, menghirup asap tidak membatalkan puasa, kerana asap bukanlah ain. Kerana yang membatalkan puasa itu apabila masuk ain ke dalam rongga tubuh kita. Asap segi urufnya bukanlah ain. Lalu dibahaskan bagaimana pula dengan asap rokok. Adakah menghisapnya, menyedutnya tidak membatalkan puasa? Membatalkan puasa. Kerana asap rokok itu dia bukan hanya sekadar asap, di dalam asap itu ada zat-zat ain. Buktinya bila seseorang itu merokok, maka akan meninggalkan kepingan-kepingan hitam pada paru-parunya. Dia merupakan ain-ain yang ada dalam asap tersebut, khususnya rokok moden yang diguna secara meluas pada hari ini. Ia membatalkan puasa. Bagaimana pula dengan wap, bukhar? Adakah wap itu boleh membatalkan puasa? Sekiranya bersama dengan wap itu ada air sekali. Sekiranya bersama dengan wap itu
ada air sekali, maka ia boleh membatalkan puasa. Kita mempunyai kaedah yang standard. Sekiranya ada ain yang masuk ke dalam rongga kita akan membatalkan puasa, tetapi sekiranya hanya bau sahaja, tiada ain padanya, ketika masuk tu tak ada ain padanya, maka tidak membatalkan puasa. Samalah seperti seseorang yang menggunakan ubat sersema, apa dipanggil tu, yang buat kat hidung, yang batang tu kan, dihidu Vicks ke apa. Satu kita hidu Vicks, bau dia yang kuat itu melegakan keradangan ke, atau melegakan yang mengganggu saluran pernafasan kita. Ketika kita menyedutnya tidak ada sesuatu ain yang masuk, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Maka kaedah yang sama diaplikasikan dalam yang ditanya tadi. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ada soalan di WhatsApp IKIM dari Kelang. Dr. Syikin tanyakan soalan Ustaz. Kata, jika jiran bukan Islam sering meminta daun pokok mangga sahabat kita tanpa diberitahu tujuannya, apakah hukum jika beliau menggunakan daun mangga itu untuk tujuan keagamaan, Ustaz? Apakah hukum kita memberi, ni kita sebut secara umum, kita memberi ataupun kita menjual kepada orang bukan Islam, kita bermuamalat dengan dia, hukumnya adalah harus kita jual beras pada dia, hukumnya harus kita jual kereta kepada dia, hukumnya harus. Yang tidak harus itu apabila kita menjual kepada dia ataupun kita memberi kepada dia sesuatu yang memang semata-mata digunakan. Benda itu memang semata-mata orang guna untuk perkara yang haram. Sama ada perkara yang haram itu maksiat. Jadi kalau maksiat ini dia tak ada beza lah, orang Islam ke orang bukan Islam, hukum dia sama. Ataupun perkara itu digunakan untuk perkara-perkara keagamaan yang berbentuk mensyirikkan Allah. Maka kita tak boleh bekalkan barang-barang itu kepada mereka. Tetapi kalau barang itu boleh sahaja orang guna untuk keagamaan mungkin, guna untuk tak keagamaan pun mungkin. Jenis barang tu memang macam tu. Dia boleh digunakan untuk pelbagai keadaan. Maka kita memberikan kepada dia, hukumnya adalah harus. Tidak perlu kita tahkikkan dia guna untuk apa. Itu kaedah dia. Ada barang yang memang penggunaannya memang semata-mata untuk benda yang haram je. Dia tak ada guna untuk benda yang halal. Yang itu kita tak boleh supply, kita tak boleh nak bekalkan, kita tak boleh nak jadikan benda berniaga kita. Tapi kalau benda itu la yatamahhad, itu bahasa Arabnya, tidak tertentu penggunaannya hanya untuk benda yang haram. Contohnya orang jual pisau. Orang jual pisau ni nak guna benda haram boleh. Iaitu mencederakan orang lain, betul. Tetapi pisau juga boleh digunakan untuk perkara yang tidak haram. Maka menjual pisau, orang yang jual tu tak perlulah nak tahkik, nak pastikan ni beli untuk apa, tak perlu. Itu bukan tanggungjawab dia. Dia tidak berdosa kalau dia tidak memastikannya. Maka begitulah dalam soal yang kita sebutkan tadi. Kalau kita tak tahu, maka hukumnya adalah harus. Kalau kita pasti memang hanya akan digunakan untuk tujuan keagamaan yang berbentuk mensyirikkan Allah, maka hukumnya adalah tidak dibenarkan.
Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita dari Seremban. Encik Syah tanyakan soalan. Ada dua soalan Ustaz. Yang pertama, apakah hukum solat di atas sejadah yang terkena air liur basi? Dan yang kedua, selepas solat sahabat kita baru perasan ada najis tai cicak pada kaki. Adakah perlu untuk sahabat kita ni ulang semula solatnya Ustaz? Adakah air liur basi najis? Itu soalan pertama dulu sebelum kita menjawab soalan pertama yang ditanya. Air liur basi, apa maksud dia? Kalau di sana ada air liur basi, maka maknanya ada juga air liur segar. Jadi air liur basi ini biasanya orang merujuk air liur yang keluar waktu orang tidur. Air liur basi, kalau dia keluar daripada perut, hukumnya najis. Dan tanda air liur itu keluar daripada perut, pertama dia likat. Dia kalau keluar tu, dia bila benda tu likat, bila dia turun tu, dia tak putus-putus. Sebab dia likat kan. Itu bukan air liur segar ni, itu memang air liur dari perut. Yang kedua, air liur basi ini tandanya dia berbau busuk dan dia berkuping bila kering. Maknanya di dalam air itu ada benda lain. Sebab kalau air liur murni, dia tidak akan meninggalkan kuping. Kuping dia panggil. Dia tak akan meninggalkan peta. Tetapi air liur basi begitu. Air basi ini najis. Bila kena sejadah, adakah sah solat? Bergantung. Kalau bahagian sejadah yang terkena air liur itu tidak tersentuh dengan mana-mana anggota kita, tidak tersentuh dengan mana-mana bahagian daripada pakaian solat kita, maka hukumnya sah. Hukumnya sah. Ada air liur tapi masa kita sujud tak ada sentuh pun kawasan tu. Baju kita, sorban kita, telekung kita tak terjatuh atas dia, hukumnya sah solat tersebut. Itu. Yang kedua, berkaitan dengan lepas solat, barulah dia menyedari ada tai cicak pada kakinya. Ingat kaedah umum, selepas solat, sekiranya seorang itu menyedari ada najis pada pakaiannya dan najisnya itu tidak dimaafkan dan dia yakin najis itu telah ada semasa dia solat, bukan baru datang lepas solat, maka solat itu hukumnya tidak sah dan wajib diulang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan soalan terakhir untuk kita sama-sama menerusi sesi soal jawab pada hari ini dari di WhatsApp IKIM, dari sahabat kita tanyakan soalan melaksanakan umrah pada tahun 2010 Ustaz, ketika tawaf ada bau selipar yang dimasukkan ke dalam plastik. Baru tahu tak boleh buat macam tu. Adakah sah umrah sahabat kita ini dan apa nak buat Ustaz? Masalah membawa selipar ketika tawaf, seperti mana yang kita sedang pelajari bahawasanya tawaf perlu suci daripada najis. Sama ada najis melekat ataupun menanggung najis ataupun menanggung sesuatu yang ada najis. Justru kalau kita tawaf, kita bawa selipar dan kita yakin selipar itu bernajis, maka tawaf kita tak sah. Kerana kita tawaf dalam keadaan menanggung najis. Dalam situasi si penanya, adakah dia meyakini seliparnya itu bernajis? Dia meyakini, bukan sekadar mungkin-mungkin. Kalau dia meyakini, maka tawaf dia tidak sah. Bila tawaf dia tidak sah, maka umrah dia tidak sah. Maka adalah dam-dam yang perlu dibayar. Tetapi sekarang ini dia hanya bertanya, dia bawa selipar dan selipar ni kemungkinan kena najis tu ada, tapi perlu pasti. Dalam kes macam ni kita perlu pasti memang ada melekat tahi contohnya, atau memang kita yakin kita ada pijak tahi. Adapun kita buat anggapan atas jalan tu mesti najis, tidak semestinya. Maka pada ketika itu kita hukum tawaf itu sebagai sah
Dan apabila tawaf itu sah dan apabila sa'i itu sah, maka umrahnya insya-Allah sah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan kita sampai ke hujung dah Ustaz untuk pertemuan kita pada kali ini. Mungkin sedikit di hujung ni, sedikit kesimpulan dan juga pesan-pesan Ustaz lah untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Mereka yang mempelajari ilmu agama perlu mempunyai rasa ta'zim, rasa besar. Ilmu agama tu kita perlu ada rasa besar. Lebih besar daripada ilmu dunia yang kita pelajari. Perasaan ta'zim kepada ilmu agama perlu ada dalam diri setiap orang Islam, khususnya orang yang mengkhususkan dirinya mempelajari ilmu agama. Ada seorang penyair mengatakan, "Lau sanahu sanuhu." Kalaulah orang yang belajar ilmu agama itu menjaga nilai ilmu agama, maka orang di luar sana pun akan memandangnya dan menjaganya dengan baik. Kalaulah mereka ahli agama merasa besar ilmu agama, maka orang di luar pun akan membesarkannya. Siapa yang sepatutnya memulakan untuk memandang tinggi, merasa besar, merasa hebat, merasa beruntung kerana dapat belajar ilmu agama? Orang yang memang berada di atas jalan tersebut. Kalau orang yang berada di atas jalan tersebut, dia belajar, dia ambil kos agama, dia belajar ma'had, dia belajar madrasah, dia belajar pondok. Maknanya dia adalah orang yang mempelajari ilmu secara khusus, tidak ada rasa besar pada ilmu agama. Adakah kita mengharapkan orang yang di luar madrasah? Adakah kita mengharapkan orang yang di luar pondok? Kita mengharapkan orang yang di luar ma'had, orang yang di luar kos agama akan memandangnya? Orang yang dia belajar agama pun tak rasa besar. Dia rasa, oh beruntungnya si fulan, harta dia banyak. Oh beruntungnya si fulan, dia punya sijil besar. Dia sendiri tak rasa besar ilmu agama. Adakah dia boleh harapkan orang yang luar daripada bidang itu akan rasa besar? Maka sebab itu mari kita mulakan dengan merasa ta'zim, merasa agung ilmu agama ini. Sebab apa? Sumbernya daripada Allah dan Rasul. Sumbernya daripada kitab dan as-sunnah. Bila sumbernya daripada zat yang besar, zat yang agung, maka yang keluar daripada juga agung. Semoga Allah Ta'ala mencampakkan rasa dan i'tiqad ini dalam hati kita semua. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kesimpulan sebentar tadi, untuk sama-sama sebagai pesan-pesan untuk kita semua dalam kita nak menjaga agama kita sebaik mungkin. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah untuk menyambung pengajian Matan Zubaid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip sebuah permata di dasar lautan,